السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab Bulughul Maram sedia maklum kepada kita adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi di dalam perbincangan bab sembahyang sunat. Hadis yang 379, hadis yang ke-380. Katanya, wa an ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawwu'a. Maksudnya daripada ummul mukminin. Maksud dia ummul mukminin, ibu kepada segala orang yang beriman. Mak orang beriman. Siapa yang dimaksud mak kepada segala orang beriman? Iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibu kepada kita semua. Ibu pada sudut dia, pada sudut wajib kepada kita memuliakannya, menghormati mereka itu, sebagaimana diwajibkan kepada kita memuliakan dan menghormati ibu kita. Dan ibu pada sudut tidak boleh kita berkahwin dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Rasulullah. Ibu daripada sudut tu, sebagaimana tidak boleh kita berkahwin dengan mak kita, begitu juga tidak boleh berkahwin dengan isteri Rasulullah. Adapun daripada sudut aurat, maka dia bukan pada hukum ibu kita. Daripada sudut pusaka, ia bukan hukum ibu kita. Ni cerita hak yang sahabat-sahabat hak yang sempat dengan isteri Rasulullah. Kita tu maksud sahabat nulah, sekarang ni tak ada belah kedai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama kata ibu pada sudut wajib menghormati dan tidak boleh berkahwin. Namun pada sudut pusaka, pada sudut aurat, itu bukan seperti ibu. Baik. Daripada ummul mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama dia bukanlah Ummu Habibah. Ummu Habibah ni orang panggil kunyah, panggilan dia. Nama dia sebenar adalah Ramlah. Tu nama Ummu Habibah. Telah menceritakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat sebanyak 12 rakaat sehari semalam. Orang yang mengerjakan solat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, nescaya kerana itu akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Orang yang mengerjakan sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di dalam syurga. Maksudnya akan dibina satu bilik, satu tempat untuk dia dalam syurga. Ada ruang untuk dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia mengerjakan 12 rakaat. Jadi 12 rakaat. Lepas tu kita tengok berapa rakaat kita mayang sehari semalam. Zuhur 4, Asar 4, 8, Maghrib 3, 11, Isyak 4, 15.
Subuh 2 jadi 17. Jadi sini kata 13 aja. Hak yang diwajibkan kepada kita 17. Jadi bermakna kalau tak cukup sembahyang 5 waktu pun dapat syurga juga ah. Bukan jangan faham gitu. Jangan tengok hadis ni dik. Nanti kena tengok lagi riwayat yang lain. Hak ni bukan hak wajib ni. Hak ni merujuk kepada ibadah sunat. Sebab itulah dalam hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim, dan menurut riwayat lain disebutkan salat sunat. Menurut riwayat lain, hak yang 12 rakaat ni adalah merujuk kepada sembahyang sunat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 6 dah. 2 rakaat selepas maghrib, 8. 2 rakaat selepas isyak, 10. 2 rakaat sebelum subuh, 12. Jadi kalau orang hak yang jaga 12 rakaat ni, ataupun orang hak yang mengerjakan 12 rakaat ni, maka Allah Ta'ala akan binakan satu tempat untuk dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni antara kelebihan orang hak yang jaga sembahyang sunat rawatib. Baik. Seterusnya, walid Tirmidzi nahwuhu wa zada 4 qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isya wa rak'atayn qabla salati al-fajr. Menurut riwayat Imam Tirmidzi disebutkan perkara yang sama, namun ada penambahan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, yang mana Imam Tirmidzi meriwayatkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan 12 rakaat ni dinamakan sembahyang sunat rawatib hak yang muakkadah. Minggu lepas kita cerita dah, sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang kapit, sembahyang fardu. Ada hak yang muakkad dan ada hak yang ghairu muakkad. Muakkad bahasa Arab, yang dikuatkan. Tu asal makna muakkad. Apa benda yang dikuatkan? Agama kita, syarak menyuruh kepada kita. Maksudnya ada tuntutan daripada syarak agar kita melakukannya, yang mana tuntutan tersebut adalah tuntutan yang cukup kuat, tetapi tidaklah sampai kepada wajib. Manakala ghairu muakkad tidak kuat, syarak tuntut kita buat, tapi tuntutan tersebut tidaklah sekuat tuntutan hak yang pertama tadi. Itu maksud dia. Seterusnya kata dia, walil khamsati anha man hafaza ala 4 qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Menurut riwayat khamsah, riwayat 5 orang ulama hadis, termasuklah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah meriwayat hadis ni. Juga melalui Ummu Habibah radhiyallahu anha disebutkan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara. Maksud benda memelihara, menjaga. Apa maksud menjaga? Dia buat sokmo-sokmo, dia mengekali. Itu makna menjaga di sini. Barang siapa yang mengekali, buat sokmo-sokmo, melainkan ketika ada perkara yang tidak dapat nak elok, tak nak warna kan, dia buat sokmo-sokmo. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi sesudahnya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Yang mana 4 rakaat sebelum zuhur semuanya adalah sunat muakkadah. 4 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sunat muakkadah, 2 rakaat lagi hak yang tidak muakkad, tapi dituntut kita buat. Benda ganjaran dia, nescaya Allah akan mengharamkannya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, Allah Ta'ala haramkan kepada dia neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ganjaran dia. Kalau gitu pakai dak sembahyang fardu, pakai waktu je. Jadi subuh-subuh dak sembahyang, maghrib isyak dak sembahyang, pakai waktu sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat. Sembahyang zuhur dak payah buat lah. Tu dak kena. Tu cara mikir dak kena. Baik. Sekarang ni kita kena ingat sembahyang sunat nafilah, sembahyang sunat hak yang lebih daripada sembahyang fardu. Orang hak yang dapat ganjaran ni adalah orang hak yang jaga dah sembahyang fardu, lepas tu dia buat pula hak yang lebih daripada sembahyang fardu. Bukan kata kena buat hak ni saja, hak wajib tinggal. Jangan. Tu silap faham. Baik. Seterusnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla 4 qabla al-'asr. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah wa Ibn Khuzaimah wa sahhaha.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasul bersabda lagu mana? Semoga, Rasul berdoa, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat, semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan pernah Rasul khabar, lagu mana Rasul khabar? Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada asar. Maka sebab itulah kata ulama, sunat kita sembahyang 4 rakaat sebelum daripada asar. Kalau tak buat 4 rakaat, sekurang-kurang buat 2 rakaat. 4 rakaat sebelum daripada asar, hukum dia adalah sunnah, tapi sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang tidak dikuatkan. Maksudnya ada tuntutan daripada syarak supaya kita melakukan, tapi tuntutan dia tidaklah sekuat tuntutan hak yang muakkadah tadi, hak yang pertama tadi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah bertuahnya orang hak yang dapat sembahyang 4 rakaat sebelum daripada asar, kerana ia termasuk di dalam golongan orang hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan. Sebab Rasul doakan, Rasul doakan golongan ni diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dapat melakukan 4 rakaat sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang fardu asar, agar kita termasuk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib thumma qala fi ath-thalithati liman sha'a karahiyata an yattakhidhaha an-nasu sunnah, rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib. Sebelum maghrib ni bukan sebelum waktu maghrib, sebelum sembahyang fardu maghrib. Rasul kata sembahyanglah kamu sebelum sembahyang maghrib, sembahyanglah kamu sebelum sembahyang maghrib. Kemudian pada kali yang ketiganya, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi orang yang menghendakinya. Rasul kata bagi orang yang menghendakilah, kalau orang nak sembahyanglah. Rasul kata sembahyanglah sebelum daripada maghrib. Itu perintah daripada Rasulullah. Jadi asal perintah adalah wajib. Tapi oleh kerana kata Rasul liman syaa, kepada siapa hak yang naklah. Jadi bermakna perintah di sini bukanlah perintah wajib, bukan perintah sunat. Sebab itulah kata ulama, antara sembahyang sunat rawatib yang ghairu muakkadah adalah 2 rakaat sebelum sembahyang fardu maghrib. Tapi jangan panjang sangat, kerana waktu maghrib terlalu singkat. Waktu kejap dah 2 rakaat tu. Dan pandangan ni adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i, walaupun tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama di dalam pengsyariatan 2 rakaat sembahyang sunat sebelum daripada maghrib. Maksudnya di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak ada sunat 2 rakaat sebelum daripada sembahyang fardu maghrib. Bang, teru, qomat, sembahyang lalu, tak ada sunat. Tapi pandangan tersebut bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i bahawasanya sebelum daripada maghrib ada sembahyang sunat 2 rakaat. Berpandukan kepada hadis ni. Hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mughaffal yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kita sembahyang maghrib. Sampai 3 kali kata Rasulullah. Sembahyang maghrib, sembahyang sebelum daripada maghrib, sembahyang sebelum daripada maghrib, sembahyang sebelum daripada maghrib bagi mereka hak yang menghendaki untuk melakukan sembahyang tersebut. Jadi kalau orang tak mau buat, tak ada masalah lah. Jadi kembali kepada kehendak kita. Jadi bukanlah wajib lah, hukum dia adalah sunat. Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bagi mereka hak yang kehendaki, kerana khawatir akan dijadikan oleh orang-orang lain sebagai tuntutan. Sebagai tuntutan maksudnya sebagai tuntutan wajib. Takut orang faham kata benda ni wajib. Jadi kata Rasulullah, tak apalah bagi orang hak yang nak buat. Jadi maksudnya benda ni bukan wajib. Takut kalau kata sembahyang sebelum maghrib, sembahyang sebelum maghrib, sembahyang sebelum maghrib, dak kata bagi orang hak yang menghendaki, takut-takut orang faham benda tu jadi wajib. Baik. Jadi sebenarnya sembahyang sebelum daripada solat fardu maghrib 2 rakaat, hukum dia adalah sunat.
Seterusnya, wa fi riwayat Ibn Hibban anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'atain. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang 2 rakaat sebelum daripada sembahyang fardu maghrib. Wali Muslimin an Anas qala كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. Menurut riwayat Muslim melalui Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan bahawa dahulu kami sering solat 2 rakaat sesudah matahari terbenam. Apabila matahari terbenam, kami sembahyang 2 rakaat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, namun baginda tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kami melakukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah sembahyang sunat sebelum daripada maghrib, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dia mendatangkan 3 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah suruh sembahyang 2 sebelum daripada sembahyang fardu maghrib. Manakala hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan hadis tersebut kerana hadis tersebut menyatakan Rasulullah sendiri melakukan sembahyang 2 rakaat sebelum daripada maghrib. Jadi yang hadis Abdullah bin Mughaffal perkataan Rasulullah, manakala hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban perbuatan Rasulullah. Hadis yang ketiga yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik adalah perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh dan Rasul tidak melarang. Maksudnya dia, hadis yang pertama perbuatan Rasulullah, hadis yang pertama perkataan Rasulullah, hadis yang kedua perbuatan Rasulullah, hadis yang ketiga adalah takrir. Apa takrir? Akuan daripada Rasulullah ketika sahabat melakukan sesuatu perkara di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Rasul tak kata benda, bermakna perkara itu adalah boleh dibuat. Sebab Rasul tidak akan berdiam diri kalau perkara itu perkara mungkar. Jadi bermakna berkenaan dengan pengsyariatan sembahyang 2 rakaat sebelum daripada sembahyang maghrib sabit melalui perkataan Rasulullah dan sabit melalui perbuatan Rasulullah, sabit melalui pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan sebelum daripada sembahyang maghrib sunat kita sembahyang 2 rakaat. Bahkan di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, di zaman sahabat dulu, kata Anas bin Malik, kunna bil madinati, dulu kami di Madinah, fa idza adzana al muadzin li salatil maghrib, apabila tukang bang melaungkan azan untuk sembahyang maghrib, yabtadiruna as-sawariya, pakak-pakak penduduk Madinah saat itu pakak cari tiang masjid. Dah buat benda cari tiang masjid, yusalluna rak'ataini, sembahyang 2 rakaat, pakak cari tiang masjid untuk dijadikan sutrah. Ingat tak kita bincang berkenaan dengan sutrah sebelum daripada ni. Pakak cari tiang masjid untuk sembahyang. Lepas daripada tu kata Anas bin Malik, hatta innar rajulal ghariba la yadkhulul masjid, sehinggalah apabila ada seorang lelaki yang bukan orang tempatan lah, orang luar lah, apabila masuk dalam masjid, yahsibu anna as-salata qad sulliyat, menyangka bahawasanya sembahyang maghrib telah didirikan, likathrati man yusallihima, kerana terlalu banyak mereka yang melakukan sembahyang 2 rakaat sebelum daripada maghrib. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya bahawa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sebelum solat subuh dengan cepat. Jadi 2 rakaat sembahyang sunat subuh Rasul buat cepatlah.
bukan lambat. Sekejap je Rasulullah buat. Tak lama. Sehingga aku tertanya-tanya kepada diriku sendiri, apakah dalam solatnya itu baginda membaca umul kitab? Sampai ke tahap tu nak rakyat cepat sangat, Rasul baca Fatihah ke tak? Sampai tahap tu nak rakyat cepat, bukan Rasul tak baca Fatihah. Mana boleh Rasul tak baca Fatihah? Rasulullah yang kabar kepada kita, la salata illa bi ummil kitab, tidak ada sembahyang melainkan dengan bacaan Al-Fatihah. Tidak mungkin Rasul tidak baca. Nak rakyat cepat sangat, sebab kebiasaan sembahyang sunat Rasul panjang. Kebiasaan solat sunat Rasul panjang. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kaum dia, Mu'adz bin Jabal. Dia jadi imam kepada kaum dia. Dia baca surah panjang. Sampai ada sebahagian daripada makmum dia mufaraqah terus. Apabila mufaraqah adalah orang tamalah ke orang munafik ke mana. Lepas tu orang yang mufaraqah saat ni tinggi jumpa dengan Rasul, khabar kepada Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada Mu'adz bin Jabal daripada memanjangkan sembahyang. Apabila menjadi imam kepada manusia, falyukhaffif. Apabila seorang di kalangan kamu menjadi imam kepada manusia, maka hendaklah dia ringankan, cepatkan sembahyang dia. Sebab di belakang dia ada orang yang sakit, ada orang yang kecil, ada orang tua, dan ada orang yang mempunyai hajat di belakang dia. Tapi kalau dia sembahyang seorang diri, maka hendaklah dia panjang qada yang dia nak ikutlah. 2-3 jam pun ada sembahyang seorang diri. Dan biasanya Rasulullah kalau sembahyang sunat, Rasul sembahyang dengan lama. Tapi kata Aisyah, sembahyang sunat subuh Rasul sembahyang sekejap aja. Sampai aku tertanya-tanya, Rasul baca tak suratul Fatihah? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat sunat fajarnya, dalam 2 rakaat solat sunat subuhnya, Rasul membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun untuk rakaat yang pertama, qul huwallahu ahad untuk rakaat yang kedua. Cepatlah. Sebab qul ya ayyuhal kafirun pendek je. Qul huwallahu ahad pun pendek. Lepas daripada baca Fatihah, rakaat pertama Rasul baca qul ya ayyuhal kafirun, lepas daripada baca Fatihah, rakaat yang kedua Rasul baca qul huwallahu ahad. Ringkaslah. Tak baca surah-surah panjanglah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah salah ke kita nak baca surah yang panjang pada 2 rakaat sembahyang subuh? Dah salah. Tapi yang sebaik-baiknya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Fatihah, rakaat yang pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kita baca qul huwallahu ahad. Dan boleh juga, sunat juga, kita baca pada rakaat yang pertama ayat yang ke-136 daripada surah Al-Baqarah. Hal ini kita sebut pada minggu lepas. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila, sampai ke akhir ayat. Dan rakaat yang kedua kita baca ayat yang ke-64 daripada surah Al-Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sentiasa membaca pada 2 rakaat sembahyang sunat fajar 2 ayat tadi. Yang pertama ayat 136 daripada surah Al-Baqarah, yang keduanya ayat 64 daripada surah Al-Imran. Baik, sama ada kita baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ataupun kita baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dengan qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Namun kalau kita nak baca mana-mana ayat selain daripada ayat ni, boleh, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala khabar dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Membacalah apa yang mudah daripada Al-Quranul Karim. Bacalah ayat-ayat mana pun. Baik. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri idtaja'a ala shiqqihi al-ayman, rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari solat 2 rakaat sunat fajarnya, maka Rasulullah berbaring pada lambung kanangnya, pada rusuk kanangnya. Rasulullah selepas daripada sembahyang sunat fajar 2 rakaat, sebelum daripada sembahyang fardu subuh, sebelum daripada Bilal mengumandangkan ataupun mengiqamahkan untuk sembahyang, sebelum Bilal qamat, maka Rasulullah berbagi, mengiring di atas rusuknya yang kanan. Baik, ulama bincang sebab dia Rasul mengiring. Sebab dia Rasulullah mengiring lepas daripada sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Ada sebahagian daripada ulama menyebut kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak rehat sekejap kerana letih melakukan ibadat sepanjang malam. Jadi Rasulullah sepanjang malam melakukan ibadat. Sepanjang malam, pada penghujung malam Rasulullah sembahyang sunat witir. Apabila masuk subuh, Rasulullah sembahyang pula 2 rakaat sunat subuh. Maka sebelum daripada sembahyang fardu subuh, Rasulullah menyenggeng sekejap untuk berehat. Sebab penat dah buat ibadat sepanjang malam. Maka ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya menyenggeng selepas daripada sembahyang sunat fajar 2 rakaat bukanlah disunatkan. Ini pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Tidak disunatkan. Rasul buat tu kerana ada sebab. Kerana ada sebab. Kita dah bangun lewat dah. Sembahyang sikit pun tak ada sembahyang malam. Tiba-tiba bangun sembahyang sunat subuh 2 rakaat, menyenggeng pula. Okey, ni pandangan sebahagian daripada ulama. Ambil rakyat lagi pandangan mazhab Imam Syafi'i, nanti ambil rakyat pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Manakala pandangan mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana melihat kepada perbuatan Rasulullah. Ni benda Rasulullah buat. Maka apabila benda tu Rasulullah buat, maka kita ikutlah. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat. Lepas daripada kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, kita nyenggeng sekejap. Tapi mana tempat kita nyenggeng? Bukan di dalam masjid, di rumah. Tapi dengan syarat, nyenggeng kita saat itu tidaklah menyebabkan kita tidur habis waktu subuh. Aku ni kalau letak kepala subuh pukul 8.30 contoh. Tu dak dah sunat menyenggeng sebab perbuatan kita menyebabkan akan tertinggalnya sembahyang fardu subuh. Tu tak boleh Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dalam masalah menyenggeng, duduk mengiring selepas daripada sembahyang sunat subuh, sebelum daripada sembahyang fardu subuh, ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan hukum dia adalah sunat. Ada sebahagian ulama mengatakan hukum dia tidak sunat. Dan Rasulullah bukan setiap kali lepas sembahyang sunat subuh Rasulullah menyenggeng, bukan. Kadang-kadang Rasulullah tak menyenggeng pun. Hal ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, "Kana idza shalla sunnatal fajri fa in kuntu mustayqidatan haddathani." Rasulullah kalau bila di sembahyang sunat fajar, sunat subuh, kalau aku bangun dah, maka dia akan cakap dengan aku. Wa illa ittaja'a. Kalau aku tak bangun lagi, dia akan duduk menyenggeng. Jadi maksudnya kadang-kadang Rasul nyenggeng, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nyenggeng. Bukan benda ni dibuat oleh Rasul secara berterusan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ar-rak'ataini qabla salati as-subhi falyattaji' ala janbihi al-ayman. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang daripada kamu telah mengerjakan 2 rakaat sebelum solat subuhnya, dia mengerjakan 2 rakaat sebelum solat subuhnya, hendaklah berbaring dahulu pada lambung kanannya. Lambung ni benda rusuk. Rusuk. Takut tak faham makna lambung. Kita faham makna lambung. Ni rusuk pada dia menyenggeng di atas rusuk dia. Rusuk hak yang kanan.
Jadi kata Rasulullah, apabila seorang dari kamu telah mengerjakan 2 rakaat sebelum solat subuhnya, hendaklah berbaring dahulu pada lambung kanannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Dan hadis ini menjadi sandaran kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang kita sebut, yang mana mazhab Imam Syafi'i mengatakan lepas daripada kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, sunat kita nyenggeng sekejap sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Tapi kalau nyenggeng sampai ke tidur, macam kita buat tadi lah. Lepas tu kalau ada gerak bangun, tak boleh sembahyang gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tidur yang tidak tetap papan punggung, ia membatalkan wudu. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat sunat malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Rasul kata sembahyang malam, sembahyang sunatlah 2 rakaat 2 rakaat. Maka sepakat ulama mengatakan sembahyang malam kena buat 2 rakaat 2 rakaat. Dan maksud kena buat 2 rakaat tu wajib ke sunat? Boleh faham kan? Wajib ke kena buat 2 rakaat 2 rakaat? Tak boleh buat lebih daripada 2 rakaat, ataupun sunat buat 2 rakaat 2 rakaat. Di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Mazhab Imam Syafi'i kata 2 rakaat ni kira hak yang paling afdal. Maksudnya kalau tak buat 2 rakaat, buat 4 rakaat, 1 salam pun tak ada masalah, tapi tidak afdal. Jadi kalau kita nak sembahyang sunat pada malam hari, hak yang paling afdal kita buat 2 rakaat 2 rakaat. Kita nak sembahyang sampai ke 30 rakaat. Contoh 30 rakaat. Kita tidur, mimpi macam-macam. Mimpi takut saja. Kalau mimpi nikah tu nak tidur sampai pagi. Ni bukan mimpi nikah mimpi macam-macam. Jadi takut. Bangun tengah malam sedar. Pakai segar terus. Tengok jam baru pukul 2. Tidur mula dok jenera. Contoh kita katakan. Lepas tu teringat pula mimpi saat ni. Dalam mimpi banyak dosa lah macam-macam. Kita kata tak boleh main ni. Lah bukan mati ke warna malam ni Semayang lah. Semayang banyak rakaat, nak semayang 30 rakaat pada malam tersebut. Memang kosak 30 rakaat nak bayang Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i boleh kita buat 30 rakaat dengan 1 salam, tak ada masalah. 30 rakaat dengan 1 salam boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang paling afdal adalah sembahyang 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Kena 6 rakaat ngatuk dah. Hak 30 dah jadi. Tidurlah, tak ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat. Apabila seorang di antara kamu khawatir masuk waktu subuh, hujung malam dah dekat nak keluar fajar dah, hendaklah dia solat 1 rakaat untuk mewitirkan, mengganjilkan solat yang telah dikerjakannya. Maksudnya buat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Pada penghujung malam tengok dekat dah nak subuh, maka dia buat 1 rakaat. Kena buat 1 rakaat untuk mengganjilkan sembahyang malam dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni menjadi dalil bahawasanya paling afdal kita melewatkan sembahyang witir. Kita buat sembahyang witir pada penghujung malam. Hak tu lebih afdal. Cuma di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Kekasih aku sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku supaya aku melakukan 3 perkara. Bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Yang pertama, supaya aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa raka'atay duha. Yang keduanya sembahyang sunat duha. Yang ketiganya, wa alla arqud qabla an utir. Aku tidak tidur sebelum daripada aku melakukan witir. Jadi
di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah, yang mana Abu Hurairah khabar Rasul pesan kepada dia supaya buat witir dulu sebelum daripada tidur. Hadis ni Rasul suruh hujungkan sembahyang witir ataupun letakkan sembahyang witir pada sembahyang yang last sekali pada malam tersebut. Bahkan di sana ada hadis yang lebih jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir salatikum minal laili witra." Mungkin jadilah akhir sembahyang kamu pada malam hari adalah sembahyang witir. Maka kata ulama, bagaimanakah kita nak gabungkan hadis-hadis tersebut? Hadis yang pesanan Rasul kepada Abu Hurairah dan hadis Rasulullah suruh kita letakkan sembahyang witir pada akhir malam. Maka kata ulama gini, bagi orang yang dia yakin ataupun sangkaan yang kuat dia mampu bangun pada penghujung malam, maka sebaik-baiknya dia letak sembahyang witir pada hujung malam. Kalau orang yang dapat jalan dia dapat jalan bangun hujung malam dapat jalan dia subuh sama, lepas daripada orang bang tu baru bangun, teruk lagi lepas daripada orang bagi salam baru bangun, contohlah. Maka yang lebih afdal dia sembahyang witir sebelum daripada dia tidur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi yang kita kena sebut. Bagi orang yang sembahyang malam, Rasulullah suruh dalam hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah suruh mengakhirkan sembahyang malam dia dengan witir, agar sembahyang dia dapat mengganjilkan sembahyang malam dia. Tapi bagi orang yang dituntut mengakhirkan sembahyang malam dia dengan sembahyang witir adalah orang yang tidak melakukan witir pada awal malam. Kalau dia buat dah witir pada awal malam, maka tidak dituntut dia mengakhirkan sembahyang malam dia dengan witir. Okey, boleh faham kan? Sebagai contoh, kita pada bulan Ramadan, kita mari sembahyang tarawih di masjid. Dan kebanyakan masjid di tempat kita, lepas daripada sembahyang tarawih, dia buat sembahyang witir selalu. Nanti kita balik rumah, kita bangun untuk sahur tu, kita sembahyang pula. Adakah kita kena sembahyang witir pula sekali lagi? Sebab Rasul kata ni. Jadi kalau mu sembahyang dekat nak subuh tu, sembahyang witir serakaat untuk mengganjilkan sembahyang malam tu. Kata ulama, tak perlu dah buat. Sebab kita sembahyang dah witir tadi. Tak perlu dah kita buat witir kali kedua. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Imam Abu Daud dalam kitab Sunangnya, Imam Tirmizi dalam kitab Sunangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fi lailatin." Tidak ada dua witir pada satu malam. Tidak ada dua witir pada satu malam. Kalau kita buat dah sembahyang witir pada awal malam pada bulan Ramadan, pada penghujung malam kita sembahyang sunat, maka tidak lagi dituntut kepada kita mengerjakan sembahyang witir kali yang kedua. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fi lailah." Tidak ada dua witir pada satu malam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil khamsati wa sahhahu Ibn Hibban salatul laili wan nahari mathna mathna wa qala an-Nasa'i hadha khata'. Maksudnya 5 orang ulama hadis menyebut dalam riwayatnya, yang mana riwayat ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sembahyang malam dan siang hari adalah 2 rakaat. Maksudnya di sana ada riwayat yang kedua. Yang mana riwayat yang kedua, riwayat yang pertama tadi yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, sembahyang malam 2 rakaat. Ada riwayat yang kedua mengatakan sembahyang malam dan sembahyang siang hari. Tadi tak ada siang hari. Ni ada siang hari. Sembahyang malam dan siang hari 2 rakaat. Dan hadis ni dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Namun Imam An-Nasa'i kata ni salah tak betul. Yang betulnya sembahyang malam je, siang hari tak ada. Perkataan siang hari itu tak betul. Maksudnya penambahan perkataan siang hari dalam hadis ini, ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan penambahan tersebut adalah penambahan yang sahih. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan penambahan tersebut bukanlah penambahan yang sahih. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada minggu lepas kita cerita tentang berkenaan dengan 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Sama juga 4 rakaat selepas daripada zuhur. Sama juga 4 rakaat sebelum daripada asar. Adakah boleh kita buat 4 rakaat dengan satu salam, ataupun mesti kena buat
4 rakaat dengan 2 salam, buat 2 rakaat. Sebenarnya dalam masalah ni ulama kata boleh berlaku. Kita nak buat 4 rakaat dengan 1 salam pun boleh. Kita nak buat 4 rakaat dengan 2 salam pun boleh. Baik. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail, akhrajahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat yang paling afdal selepas daripada solat fardu hak tu hak yang atas dah lepas daripada solat fardu, maksudnya solat sunat yang paling afdal adalah solat sunat malam hari. Sembahyang sunat pada malam hari adalah hak yang paling afdal, walaupun 2 rakaat. Qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Dia malam hari ni dia bermula daripada dia yang dimaksud dengan sembahyang malam ni adalah selepas daripada sembahyang fardu isya hingga kepada sebelum daripada keluar fajar. Baik, itu yang dimaksud dengan sembahyang pada malam hari. Jadi hak ni hak yang paling afdal. Paling afdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan sembahyang malam dipanggil juga sembahyang qiyamul lail adalah menjadi tanda kepada solehnya seseorang. Jadi kan kita kan naklah kalau anak nak anak soleh, kalau bini nak bini solehah, kalau tok lelaki nak tok lelaki soleh. Kan gitu kan belaka, nak cari kalau misalnya orang puan nak cari tok lelaki hak soleh, orang lelaki nak cari orang puan hak yang solehah. Kita anak kita nak jadi anak soleh belaka, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebenarnya orang-orang soleh ni dia ada tanda dia. Orang soleh bukanlah bermaksud dia tidak melakukan maksiat. Kerana tidak ada seorang hamba Allah Ta'ala pun yang terlepas daripada melakukan maksiat, melainkan para nabi dan para rasul saja. Cuma di antara tanda, kata ulama, di antara tanda orang tu soleh adalah dia jaga sembahyang malam. Ni hak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kamu menjaga sembahyang qiyamul lail. Kerana benda? Kerana melakukan sembahyang qiyamul lail adalah da'bus salihin qablakum. Hak tu adalah perkara hak yang sentiasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh sebelum daripada kamu. Orang soleh sebelum daripada kamu, dia cukup jaga sembahyang malam. Dalam satu hadis yang lain, yang mana Abdullah bin Umar dia bermimpi orang bawa dia pergi tengok dalam neraka, nampak dalam neraka, lepas tu dia minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Yang mana di zaman Rasulullah tanya semua sahabat, subuh pagi esok Rasul tanya siapa mimpi malam, sebab Rasulullah nak takbir mimpi. Abdullah bin Umar dia mimpi, lepas tu dia pergi khabar kepada kakak dia pun khabar kepada Rasulullah tentang mimpi Abdullah bin Umar. Maka apa kata Rasulullah? Ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, idza kana yaqumu bil lail, tapi dengan syarat dia menjaga sembahyang malam. Maka lepas daripada tu kata Nafi', bekas hamba abdi Abdullah bin Umar, dia kata lepas daripada tu Abdullah bin Umar tidak pernah pun meninggal sembahyang malam. Jadi kita nak cerita benda, di antara tanda orang soleh adalah dijaga sembahyang malam. Itu di antara tanda. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang mana dia berasal daripada negeri Madinah, tapi kubur dia sekarang leni berada di Istanbul, di Turki. Jauh. Turki bukan negara Arab. Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab dia jauh sangat sebab dia pernah mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Rasulullah, la tuftahanna al-Qistintiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dhalikal jaish. Lagi akan ditakluk kota Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera adalah tentera
yang bersama di dalam penaklukan tersebut, dan sebaik-baik ketua adalah ketua yang menakluk kota tersebut. Maka apabila ada seruang berjihad melawang tentera Rom pada ketika tu, nak buka kota Konstantinopel, dia di antara sahabat hak yang mendaftar nama, maka dia gugur syahid di sana. Dia berasal daripada Madinah, tapi dia dikuburkan di Turki. Okey, hadis ini panjang lagi, kita tidak sempat untuk meneruskan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang kalau dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.